أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Sambungan yang telah lalu berhubung tentang semat solat. Semat solat dalam mendirikan sembahyang Aidil Adha. Ya. Mendirikan sembahyang Aidil Adha. Dan diikuti dengan melakukan korban. Takbir ya di dalam Aidil Adha itu dinamakan takbir muqayyad. Ya. Berbeza dengan Aidil Fitri. Di takbir mursal. Takbir muqayyad ini boleh dilakukan pada malam Aidil Adha. Malam itu kita boleh lakukan. Kemudian sampailah kepada 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Dan solat Aidil Adha ini boleh dilakukan di masjid, di surau-surau, di rumah. Boleh. Ya. Kalaulah ketika ini kita menghadapi dalam suasana PKPD misalnya, ya, cukup 2 orang boleh berjemaah, jangan bimbang, ya. Jadi awal-awal kita mintalah carilah khutbah di mana-mana masjid-masjid ataupun khutbah yang dulu-dulu boleh digunakan, asal cukup diberi syarat. Ya, ada doanya, ada Al-Qurannya, ada hadisnya, ada pesan nasihatnya, berhubung tentang Aidil Adha. Kalau keluarga yang ramai di rumah, boleh, lagi bagus. Anak cucu ya, yang kita duduk di rumah. Ada hikmah dalam PKP ini. Kalau kita tidak dapat datang ke masjid, memang di masjid atau di surau Jumaat ataupun di surau-surau, ya, ditentukan berapa keramaian orang untuk menjaga SOP kita. Kita boleh buat di rumah, ya. Ketua ahli keluarga kita, abang kita ke bapa kita ke baca khutbah. Khutbah ni pun, ya, yang mudah. Kalau kita cari kitab-kitab ada, ya, hubung tentang khutbah Aidil Adha. Ada Al-Quran, firman Allah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada kata-kata nasihat, dan ada doa. Cukup. Tak perlu panjang, pendek pun boleh, ya. Khutbah pertama, khutbah kedua, sahaja. Baik. Haji saya yang menatakan hari ini, adakah sunat juga bertakbir bagi orang yang mengerjakan haji? Orang yang mengerjakan haji, ya, mengerjakan haji selagi ia di dalam ihram, disunatkan ia bertalbiyah, bukan takbir. Selagi dia berkait ihram. Saya ulang balik. Walaupun tahun ini kita tak dapat melaksanakan ibadah haji, tetapi pengajaran ini terus berjalan. Ya. Bagi orang yang masih pakai ihram, 10 Zulhijjah itu Aidil Adha. Ya. Disambut di negara-negara Islam semua. Di Mekah pun orang yang tak menggunakan ibadah haji, dia akan
menunaikan sembahyang Aidil Adha, bertakbir. Manakala jemaah haji yang masih pakaian ihram, belum lagi melontar Jamratul Aqabah, masih wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dikehendaki ia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kerana kita ke Mekah ketika itu adalah mendatangi Baitullah, mendatangi tempat-tempat, menjadikan tempat sejarah Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS. Semua ini adalah tempat yang sejarah Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS. Kita ni melaksanakan ibadah semuanya adalah mengikut cara yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji selagi dia tak buka ihram, selagi dia tidak buka ihram, maka dia kena talbiyah. Apabila dia tahallul awal, serta melontar Jamratul Aqabah yang pertama tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi melontar jumrah tu bukan je ke belakang itu. Setakat baru 1, 2, 3, 7 biji batu. Yang kita ambil di mana? Di Muzdalifah pada malam itu. Ya. Barulah kita boleh balik, beristirahat, buka ihram, ya. Baik, saya nak pesan, ya, pengalaman ketika menunaikan ibadah haji. Selagi belum melontar jumrah, jangan buka ihram. Orang bertanya macam mana mau mandi? Kita kena cari kain sarung yang kita koyak, kita potong kain. Ini banyak berlaku, tak faham. Dia mandi, cuba kata dia. Di Arafah banyak berlaku. Di Arafah banyak berlaku. Kaum lelaki dia masuk ke dalam toilet. Ini betul saya cakap, saya lihat. Dia masuk ke dalam toilet, dia tak bawa tuala dan dia tak bawa kain yang tak bersarung tu yang sudah di ini berlaku betul. Sebab itu waktu kursus 17 siri kursus yang diadakan, dia tak faham. Dah tak faham, tak bertanya, didatangi pula ngantuk. Inilah perlu faham. Modal yang banyak pergi Mekah, sampai Mekah dicuai ketika berpakaian ihram. Betul. Saya tengok apabila dia datang ke toilet, dia hanya pakaian ihram. Pakaian ihram. Sampai toilet dia melabur, buang hadas, dibuka, digantung di pintu. Allahu Rabbi, sedih. Sebab itu perlu kita faham. Kita kena ambil apa ni? Kain yang sarung itu kita catas buka, maka kain itu tidak berjahit. Apabila kita nak mandi, kita tukar pelan-pelan buka. Kain ihram dibuka supaya tidak kena najis, buka. Pakai kain sarung yang kita catas tadi, yang dah dibuka tu, sarung kat tu. Lepas tu pakai kain sarung lagi tu. 2 atau 3 kain sarung itu dah di atas kita bawa.
Kita tak gunakan ihram, pakaian ihram. Tapi kita bukan buka terus. Ganti. Okey? Kerana kita pergi toilet. Waktu toilet itu kita mandi ke apa, kita basahkan kain itu. Kita basahkan kain. Kan? Kita basahkan itu, kena mandi apa semua. Dan kita jadi kita nak membuang najis itu tak apa, kita rangka, tapi kita tutup, bukan terbuka terus. Ini sebagai darurah. Ada. Lepas tu kita dah mandi basah semua, kita buka kain yang basah tadi, ganti kain yang kering pula. Okey, dah ambil wudu, dah mandi selesai semua, barulah kita sampai ke kemah tu, kita pakai ihram balik. Maknanya kita tak terbuka kain, tak terdedah. Ini buka terus, telanjang bugil. Tak belajar. Sebab itu nak pergi Mekah kena belajar sungguh-sungguh. Para guru-guru yang mengajar mesti dia bagi tahu. Tapi kita yang kurang perhatian. Saya tengok, ya Allah, di sana toilet tergantungnya kain ihram, sana tergantung kain ihram. Maknanya makhluk yang di dalam itu dalam keadaan bogil, sudah buka kain ihram. Ini kena dam. Khawatir sebab tak faham. Itu kadang-kadang dia kata, Allah, aku dah buat haji. Dia haji ada 3. Haji Qiran, haji Ifrat, haji Tamattu'. Dia kata aku dah haji Tamattu', dah bayar semua. Tak apa. Bukan gitu. Bukan gitu, kena faham tak? Bayar itu sebab kita buat haji Tamattu'. Tak? Kita menunaikan umrah dulu. Kita istirahat, buka ihram. Iaitu nanti kita nak wukuf di Arafah, kita pakai ihram lagi. Itu nama haji Tamattu'. Ya. Haji Ifrat kita tak buka langsung. Kita tunaikan haji dulu, selesai haji, balik tu tunaikan umrah, barulah kita buka tahallul, ya, tahallul sani. Pertama tahallul awal, kita melontar Jamratul Aqabah, selesai haji semua, kita tahallul awal, buka ihram, pakai pakaian biasa. Haji yang tawaf ifadah kita bayar. Ya. Kita belum lagi. Selesai semua, baru kita buat umrah ni. Umrah haji, pakai ihram balik. Itu dinamakan haji ifrad. Ya. Sebab inilah banyak yang tak faham kadang-kadang. Dia, ya, bila tuan-tuan guru mengajarkan 17 siri itu banyak. Sebab itu kita perlu bertanya, baca buku, bertanya nak pergi Mekah. Ya. Bukan pergi Mekah lah sia-sia saja. Sebab itu haji dengan haji mabrur, haji makbul, haji mardud. Kalau haji mabrur yang diterima, pelaksanaannya tam, sempurna. Haji makbul alhamdulillah juga. Haji mardud langsung tak ada. Balik macam itu juga. Kalau dia tak kaki sembahyang, balik pun tak sembahyang juga. Ni kadang-kadang tak faham. Macam perbezaan lah. Sampai ke Mekah, dia hanya sembahyang di hotel, di tanah haram kata dia. Tak payah pergi masjid. Rugilah. Nah, tak, pengalaman banyak ni waktu kita menunaikan ibadah haji. Pengalaman tengok orang, ya Allah, sedih. Kecuali kita letih, tired, letih sangat. Kita buat umrah, kita letih misalnya. Inilah bila kita nak buat amal, kita kena sungguh-sungguh. Ilmu mesti ada, kepahaman mesti ada. Jadi waktu kita ihram, kita hendaki talbiyah. Banyakkan talbiyah kepada Allah Ta'ala. Sebab menunjukkan bahawa kita datangi
kita ada di Mekah melaksanakan ibadah, kita ada di wukuf di Arafah, di Musdalifah. Bagi orang menghormati Aidil Adha dan melaksanakan sembahyang Aidil Adha di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana yang tidak di Mekah, yang tidak menunaikan haji, maka dia bolehlah bertakbir. Disunatkan bertakbir pada malam tersebut. Dan malam itu dinamakan malam Lailatul Izzah, malam kecemerlangan. Apa dia dinamakan takbir muqayyad? Mengenai dengan takbir muqayyad bagi orang yang mengerjakan haji, mulai waktunya ialah dari zuhur hari korban 10 Zulhijjah hinggalah asar, ya, hari tasyrik, iaitu pada 10, 11, 12, 13. Hari tasyrik lepas asar tu habis. Takbir je lah. Lepas sembahyang sunat boleh takbir, lepas sembahyang duha boleh takbir, sembahyang Isra' boleh takbir. Lepas dia, ya. Apa dia lepas dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau disambung, Allahu Akbarullah. Kalau diwakafkan bernafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua, kalau kita bernafas, ya. Kalau disambung dengan domah, Rullah. Azanmu gitulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tak faham Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi hancur. Lapas dia kurang betul, ya. Kena betulkan lapas. Rullah kalau disambung, diwasal, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh baca sampai 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Tak masalah. Yang memimpin, yang ramai-ramai, yang memimpin dan ramai-ramai. Okey. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Boleh tambah walau karihal munafiqun. Boleh tambah walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu lafaznya. Boleh beramai-ramai 3 kali, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. 5 kali boleh, 7 kali boleh, tak masalah. Ya? Ini. Bagi kita melaksanakan ibadah solat begitu juga. Takbiratul ihram, lepas tu barulah takbir